al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Faedah-faedah dari sudut ilmiah dan juga sudut kehalusan kesenian bahasa Al-Quran, susun atur Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah. Yang pertama, tuan-tuan kena tulis ya. Yang pertama, qauluhu ta'ala wa ayatul lahumul lailu naslahu minhunna, sampai ke akhir ayat lah. Sampai ke ayat 40 ni. Tak payah tulis semualah, tulis ayat ni. Ayat 37 hingga 40 ini, kullu hadza dalilun zahirun. Ayat ini menjadi dalil yang zahir, wa burhanun bahirun, bukti yang sangat mengkagumkan. Ke atas mana? Ala azamatil khaliq, keagungan Allah Azza wa Jalla, keagungan sifat Allah Ta'ala, keagungan kuasa Allah dan hikmah kebijaksanaan Allah menyusun atur perjalanan matahari dan bulan. 4 ayat ini. Yang kedua, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Tengok ayat. Wa ayatul lahum, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripada. Naslah mana kita hilangkan. Kita dah sebut di awal tadi, naslah macam orang panggil lapah kulit kambing tu. Buang tu. Itu dia panggil maslah. Apa maksud ayat ini? Fihi dilalatun bayyinatun. Ayat ini menjadi dalil yang terang ala ma tazhabu ilaihil arabu. Orang Arab mengatakan bahawa annal laila qabla an-nahar. Malam dulu baru siang. Li'anna as-salkha wal kashfa bimakna wahid. Maknanya salh maknanya dia buka, dia tarik dengan satu makna. Al-lailu naslahu minhu an-nahar wal masluh yakunu qabla al-masluh. Yang ditarik tu mesti sebelum yang tarik. Maknanya kita kata kita lapah tu sebelum daripada isi dia. Fayajibu an yakuna al-lailu qabla an-nahar. Jadi menunjukkan bahawa malam tu sebelum siang. Malam sebelum siang. Jadi kita tahu susunan perjalanan ikut kira-kira Arab. Hari ni hari apa? Hari Jumaat. Bermula dari bila? Daripada maghrib semalam. Kalau kita kata Jumaat, dalam hadis Nabi SAW, perbanyakkan solat selawat pada hari Jumaat. Bermula bila? Bermula daripada maghrib semalam sampai ke maghrib petang Jumaat. Itu dipanggil malam. Sebab itulah kita kata ingat Jumaat, ingat selawat. Gedung selawat itu bermula daripada maghrib Khamis hatta sampai ke maghrib Jumaat. Kalau kita kata bila bulan Ramadan, bila ke bermulanya Ramadan, bermula maghrib malam pertama Ramadan. Bila sah dah nampak anak bulan hilal Ramadan, maka kita pun bolehlah solat tarawih. Dan kita boleh berniat puasa besok. Oh, nampak dah Bilal Syawal. Hilal Syawal dah nampak? Nampak. Kita pun bolehlah bertakbir raya. Tamatlah Ramadan, kena bayar fitrah. Maknanya malam bagi di seorang Arab bermula malam sebelum siang. Kalau TV kita dah pukul 12 minit bermula esok. 12-1 minit tu dikira AM. Nah, habis dah. Pagi dulu tu kita. PM, AM. Jadi, maknanya dia mula 12, kita tak. Kita mula maghrib. Sebab tu, jemaah kita ni, jemaah haji ni, dia duk kira time lagu negaraku. Pukul 12 malam dia nak pergi melontar. Sebab dia kata ni untuk esok. Kita kata tak. Tidak. Kita kalau nak kira, sebab waktu melontar tu bila, dia ada sistem dia lain daripada waktu perjalanan lagu negaraku kita. Kata di para ulama, semua ibadat lain bermula pada waktu malam, kecuali wukuf di Arafah bermula pada waktu siang. Dulu kita dah hurai dah tajuk ni. Jangan pening. Arafah dah. Arafah kita mula daripada zuhur hari 9, berakhir subuh besok. Subuh pagi raya. Tapi kalau malam puasa, kita mula daripada maghrib ni sampai ke
sampai ke maghrib besok. Waktu selawat pun daripada maghrib Khamis sampai ke maghrib Jumaat. Mana orang Arab ni kata annal laila qabla an-nahar. Dia mula malam dulu sebelum siang. Jadi kita tak payah kelahi lah masalah ni. Kita berbeza dengan kita nak kelahi masalah telur dulu ke ayam dulu. Jadi sebab ni ada cerita dah. Baiklah. Itu dia panggil istinbat. Yang ketiga, fa idzahum muzlimun. Matahari pergi, datangnya malam. Bila mari malam, ketika itu mereka berada gelap gelita. Ayat ini tazkirul khalqi bihadhihi ni'mah. Allah Ta'ala nak beri peringatkan kita kepada makhluk ini dengan nikmat Allah Ta'ala ini. Kalaulah nikmat Allah Ta'ala ini dengan siang tidak mari malam ketepikan dia, bermakna kita duduk dalam keadaan gelap yang sentiasa, siang sentiasa, ataupun kita duduk dalam gelap sentiasa. Dua-dua tu memenatkan. Gelap seumur payah. Berapa bayar kita kena tenaga nasional kena buat. Tak apalah di bandar duduk dalam hutan ni macam mana? Nak pergi cari kayu, nak pergi cari rezeki dalam hutan. Ni orang sibuk ni tu. Kalau malam semua orang nak tebang balak macam mana? Kan? Sibuk sehari dua ni duk cari kayu balak dalam air tu. Kelahi lah sama dia. Kan? Baiklah. Allahu akbar. Ayat yang ke faedah yang keempat. Anna hadhihi syamsa, matahari yang ada ini muqaddaratun. Allah Ta'ala telah takdirkan dengan satu susunan yang cukup munazzam, cukup teratur dan teliti. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut ayat zalika taqdirul azizil alim. Yang menyusun atur perjalanan matahari ini siapa? Al-Aziz. Siapa dia Al-Aziz? Allah yang maha gagah perkasa. Apalagi Al-Alim, yang maha mengetahui. Jadi kalau Tuhan maha mengetahui, sudah tentu dia susun atur dengan cara yang cukup teliti. Alhamdulillah. Yang kelima, fi qawlihi ta'ala wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan pula kami tetapkan dia, takdirkan dia melalui beberapa peringkat. Apa dia maksud peringkat? Manazil dengan mana peringkat? Haitsu huwa mawdu' fi falakihi. Dia duduk di tempat dia. Dia akan berjalan di atas orbit ataupun tempat dia berjalan, tapi dia ada manzil, ada tempat, ada peringkat. Manzil tu dengan makna peringkat. Setiap malam peringkat. Daripada hilal tebal sikit bulat macam cincin kata orang, akhir kali full dia panggil al-badar, malam purnama penuh. Malam penuh purnama. Kali dia kecil balik. Akhir sekali kal urjunil qadim. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dia panggil manazil. Berapa peringkat? Ada 28 peringkat. 28 malam. Yang satu lagi 29 tu kosong ataupun 30 tu kosong. Alhamdulillah. Yang ke-6, fi qawlihi ta'ala kal urjunil qadim. Macam urjunil qadim, tandan kurma yang kering yang sudah lama. Dia panggil al-qadim. Itlaqul qadim ala ghairillahi. Jadi kita boleh kata qadim, benda tu lama nisbah kepada dia, ya. Lama tu. Dia tidak belaga dengan kita kata Allah SWT tu qidam. Allah Ta'ala tu lama. Sebab itulah setengah ulama dia bahas tentang masalah al-qidam, al-azali, menunjukkan pada azaliyah ataupun awaliyah. Mana Allah Ta'ala tu awaliyah, mana yang paling awal tak ada sebelum dia. Itu dia panggil perbahasan. Maknanya kadang-kadang disebutkan benda al-urjunil qadim, tandan kurma yang lama, yang sudah kering, yang lama tu jadi melengkung. Baiklah. Maknanya yang ketujuh, qauluhu ta'ala lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara. Matahari tak akan potong bulan, dan
malam tak akan potong siang. Masing-masing kullun fi falakin yasbahun. Ay lamma jara zikrus syamsi wal qamar. Setelah Allah Ta'ala sebut matahari dan bulan di antara tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla, wa ala sifati, dan di atas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyusun atur, yang maha mengetahui, maka manusia pun nampak matahari ini dekat dengan bulan, nampak dengan mata, kan? Dan mereka boleh ilmu tentang perjalanan itu dengan nama-nama yang disebutkan. Seperti bintang-bintang, dia panggil ja'ala fis sama'i buruj. Ada buruj, ada bintang apa tu. Jadi orang-orang Arab ni duk main dengan bintangnya, dia tak percaya dengan Tuhan. Sebab itulah Nabi larang bila turun hujan, jangan kita kata hujan ni diturunkan oleh bintang sekian. La, kita kena kata mutirna bi fadlillah. Turun hujan ni dengan limpah kurnia, bukan sebab bintang. Tapi puan-puan orang Arab, dia duk belajar juga ilmu buruj ni, ilmu tentang bintang, kan? Tu kan dia kata tu hujan turun ni dengan sebab bintang ni. Kita kata tidak. Macam kita sekarang ni, bulan 12 ni, biasanya orang panggil musim tengkujuh. Musim, tapi yang menurunkan hujan tu Allah. Sebab tu ada kalau musim tengkujuh, tak ada masalah apa-apa. Tahun ni kosong, tak ada hujan sikit-sikit je. Sebab tahun depan orang pun berani buat kenduri bulan 12. Tengok-tengok naik perahu, kan? Nak pergi belagak majlis kenduri kahwin tu, naik terpaksa kena naik sampan. Macam-macam naik jentolok kes, orang panggil kes, duduk atas tu buat naik. Macam-macam cerita sebab kita tak tahu. Jadi jangan nisbahkan turun hujan tu kepada buruj. Kita kena nisbahkan hujan yang turun itu daripada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya juga. Mana matahari, nama dia perjalanan tu orang panggil buruj, dan juga tusamma manzil peringkat nisbah kepada bulan. Sebab bulan tu dia kecil, besar, penuh, kecil balik. Maknanya setiap dua ni dia tak akan kacau orang lain. Yang ke-8, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak boleh nak potong bulan. Sebab apa? Sudah. Tuan-tuan tengok. Dan duna aksihi. Matahari tak boleh nak kejar bulan. Dalam ayat Quran Tuhan sebut matahari tak akan kejar bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Siang tak boleh nak potong malam. Tapi dia tak sebut bulan tak kejar matahari. Kenapa tak sebut? Kenapa tidak disebut? Itu soalan. Dia kata kaifa nafa ta'ala al-idrak anis syamsi lil qamari duna aksihi. Ayat ini Tuhan sebut matahari tak akan kejar bulan. Tapi dia tak sebut bulan kejar matahari. Sebab apa? Al-jawab. Ini jawapan dia. Jawapan ini ambil daripada kitab Fathur Rahman Al-Ansari. Dia kata apa ni? Al-jawab li'anna sayral qamari asra. Makna bulan tu lebih laju. Li'annahu yaqta'u falakahu fi syahrin. Bulan perjalanannya sebulan balik semula ke tapak dia. Wasyamsu la taqta'u falakaha illa fi sanatin. Matahari setahun baru balik semula kepada dia panggil tapak falak dia tu. Fakanat jadirah bi an tusaf binafil idrak. Maka Allah Ta'ala nafikan matahari tak boleh nak kejar bulan, sebab bulan dia pusing dalam masa sebulan, pusing setahun baru balik mula kepada dia punya falak dia. Allahu Akbar. Wallahu alam. Tuan-tuan tengok dalam kata Ibn Ashur wa fil kalam iktifa li'anna taqdir walal qamaru yudriku syama walal nahar sabiqul lail. Maknanya jelas dah kepada kita dia. Cuma ada ulama tafsir kata sedemikian. Baiklah. Yang ke-9, wa kullun fi falakin yasbahun. Semua matahari dan bulan itu berjalan di tempat dia, di orbit, di galaksi. Ji'a bi dhamirin yasbahun. Kenapa Allah Ta'ala guna yasbahun dengan dhamir jamak? Sedangkan dianya dua je, matahari dan bulan. Patutnya yasbahani, kan? Yasbahun. Kenapa dia guna jamak? Ini bahasa sikit.
Li'anna al-murad ifadatu ta'mim. Maksud dia nak umumkan. Hadzal hukmu lisyamsi wal qamar wa jami'il kawakib. Masuk semualah. Mataharinya, bulannya dan juga bintang-bintang juga tak kacau orang. Masing-masing duduk di tempat. Fi falakin, duduk di tempat mereka, dia tak pergi tempat orang lain. Kita kata Masya Allah. Itu yang ke-9. Yang ke-10, apa dia para jemaah sekalian? Yang ke-10 kita tengok pada ayat kita, wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum, tanda-tanda kuasa Allah Taala itu al-lailu naslahu minhun nahar. Bulan kita cabut daripadanya siang. Jadi intiqalun ila dilalati mazahiril awalim ulwiyah. Allah Taala semalam tunjuk pada kita dalil bumi yang begitu detail, dengan pokok-pokoknya, dengan buah-buahannya, dengan bentuk buminya, dengan air sungainya, dengan macam-macam. Kemudian sekarang ini Allah angkat kamu di atas-atas, sangat teliti. Ni ala daqiqi nizamil khaliq, supaya kamu mantapkan kepahaman kamu bahawa sangat teliti susun atur yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada matahari, bulan dan bintang-bintang. Jadi bagi orang yang ada akal, orang yang ada mata hatinya cerah, dia tengok semua itu dengan hati ainul basirah, bahawa tak mungkin sebesar ni matahari, tak mungkin secomel ni bulan, tak mungkin banyaknya bintang-bintang kalau tidak ada pencipta yang mengatur perjalanannya. Alhamdulillah, kita kata ayat ini telah memberi satu kalau orang Kelantan dia panggil, lepas kita kemaskan kayu tu, kita pasok dengan kayu pula, dia panggil baji. Orang Kelantan kata baji. Baji ni apa? Macam pasok itu. Maknanya dengan ayat ini telah menjadi satu orang panggil kemantapan kepada hati kita, yakin dengan Allah Azza wa Jalla, makhluk yang begitu besar disusun atur yang begitu rapi, sudah tentu di sana ada Tuhan yang menyusun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mantapkan iman kita, Allah Ta'ala kuatkan keyakinan kita, Allah Ta'ala letakkan kemanisan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita boleh mati dengan husnul khatimah, melayakkan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan ringkas kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 41 dalam